Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, iaitu unit 3 Kufur. Kamu boleh rujuk di muka surat 99 di dalam buku teks kamu ya. Okey. Kamu perhatikan dan fikirkan. Okey. Apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat? Okey. Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Baiklah murid-murid, sekarang kita teliti dan fahami pengertian kufur. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Ustaz, apakah erti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Di dalam buku teks kamu boleh perhatikan juga di bawah ni terdapat beberapa istilah ya. Okey, syirik, menyekutukan Allah. Fasik, orang yang ingkar perintah Allah. Zindiq, orang yang imannya terpesong atau sesat. Murtad, terkeluar dari Islam. Okey. Okey, antara perbuatan syirik contohnya menyembah, memuja di kubur contohnya, mereka pergi ke kubur, dapatkan sesuatu yang tidak baik daripada bomoh, macam itulah. Contohnya kan menyekutukan Allah. Itu kita panggil menyekutukan Allah. Fasik ni orang yang ingkar kan. Contohnya tidak melakukan solat. Tu contohlah. Kemudian zindik, orang yang imannya terpesong. Ni bahayalah kan, kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara seperti inilah. Dia jauh terpesong, memang dah sesat sangat. Murtad lagi teruklah, terkeluar terus daripada Islam. Okey. Kemudian muka surat seterusnya, lihat dan ingat. Okey, kufur ya. Kufur ada dua keadaan kufur ya. Pertama, kufur i'tiqad. Okey. Menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sangat kita dijauhkan daripada perkara-perkara seperti ini ya. Kufur i'tiqad ini maksudnya dia betul-betul, seseorang itu betul-betul menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Okey, kemudian kufur amalan. Okey. Menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Contohnya lah kan, itu dikira kufur amalan. Okey, faham ya murid-murid? Seterusnya, faktor yang mendorong kekufuran. Sebab-sebab yang menggalakkan kekufuran itu berlaku. Okey, pertama,
tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Okey. Kedua, menuruti hawa nafsu. Terlalu ikutkan hawa nafsu, bisikan syaitan. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Okey, seperti Ustazah cakap tadi, Ustazah perkatakan selalu perkara pertama yang kita wajib jaga adalah solat. Solat ni kita hendaklah selalu lakukan. Hendaklah memang kita wajib lakukan, tak boleh tinggal. Semuanya ada kaitan dengan kekufuran. Sekiranya kita tinggal solat. Okey. Kesan kufur. Okey, apa yang jadi sekiranya kekufuran ni berlaku? Okey, kesan kufur ya. Okey, kita lihat sama-samalah di dalam buku teks kamu ni. Telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Justeru diberi ancaman seksa dan azab bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan seksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Okey. Daripada sajak ini telah dinyatakan kesan kufur. Okey. Jika kita lihat kesan kufur itu sangat bahaya. Ia boleh merosakkan iman di hati. Boleh merosakkan iman di hati dan kita akan jauh daripada Allah dan akan tersesat. Kita tak nak perkara-perkara itu berlaku pada kita ya. Kita hendaklah sentiasa mohon perlindungan daripada Allah Taala. Okey. Macam mana cara kita nak elakkan daripada kekufuran berlaku kepada diri kita? Okey, kita lihat muka surat seterusnya, 103 ya. Tindakan menjauhi kufur. Okay. Pertama, macam Ustazah sebut selalu, Ustazah baru sebut tadi, menjaga amal dan ibadat. Saya perlulah sentiasa melipat gandakan amalan. Saya tabah dalam menuntut ilmu. Contoh inilah. Contoh Ustazah selalu bawa, mesti Ustazah akan cakap solat. Kita mesti wajib jaga solat. Di sini kita dah solat, kita nak tambah lagi, lakukan solat-solat sunat dan sebagainya, amalan-amalan sunat yang lain. Kemudian, saya tabah dalam menuntut ilmu. Seperti sekarang ni, kita belajar di rumah, banyak cabaran-cabaran yang datang, kita tak boleh nak elak. Tapi kita tak boleh nak mengalah. Kita kena sentiasa harung, kena sentiasa tabah dalam mengharungi cabaran-cabaran dalam dunia pendidikan sekarang. Okey, kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Okay, saya mengamalkan doa ini. Okay. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Okay, siapa yang membolak-balikkan hati kita? Wahai yang membolak-balikkan hati. Okay. Tetapkan hatiku dalam agamamu. Okay, kita minta dengan Allah supaya hati kita sentiasa berada di dalam agama Islam, agama yang mulia. Okey, yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Saya hendaklah selalu mendampingi guru. Tetapi sekarang ni kita tak boleh nak dengar ceramah-ceramah kat masjid kan, tak boleh nak ikut. Tak apa, sekarang banyak media-media, platform-platform, contohnya YouTube, Facebook, WhatsApp kan. Kat situ pun kita dah sebenarnya kita tengok telefon, kita dengar pun kira kita dah menghadiri majlis ilmu dah. Okey, kemudian yang keempat,
mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Tak boleh ikutkan kata hati. Saya perlu sentiasa bermuhasabah. Kita semua sekali kita ni kena sentiasa muhasabah diri, tidak boleh terlalu ikutkan bisikan-bisikan syaitan, ikutkan rasa hati. Okey. Saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Yang paling penting kita kena sentiasa bersyukur. Okey. Di bawah ni ada nota kaki kufur ya. Kufur satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Okey. Di sebelahnya muhasabah. Okey, apa dia muhasabah yang kita sebut kat atas tadi kan? Saya perlu sentiasa bermuhasabah. Muhasabah bermaksud perbuatan menilai diri untuk membaiki diri sendiri. Kita kena nilai diri kita. Duduk diam-diam selepas solat tu, kita nilai balik diri kita. Apa yang kita buat hari ni? Adakah semakin baik daripada semalam ke? Makin teruk daripada semalam ke? Jadi kita perlu buat penilaian dan perlu ada penambah baikan lah. Okey. Okey, Ustazah sudahi di sini dahululah untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harapkan kamu sentiasa mengulang kaji, sentiasa membaca, sentiasa menonton video-video yang Ustazah sediakan supaya kamu lebih faham Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.